Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Aida dan sahabat-sahabat semuanya. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk tugasan pembinaan rubrik iaitu daripada subjek GGGA 5022 iaitu pentaksiran pembelajaran. Harap semua dapat fokus dan mendengar pembentangan kami ini. Sebelum saya memulakan pembentangan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ahli-ahli kumpulan saya. Yang pertama, Muhammad Haikal bin Hizrini P123-823. Yang kedua, Raihana binti Mohsin P123-736. Yang ketiga iaitu saya sendiri, Siti Noshasha binti Muhammad Sabri P124-572. Yang keempat, Wan Nur Aufa binti Wan Azmi P123-624. Dan akhir sekali, Sofia Atirah binti Izam P124-576. Okey, saya akan memberikan penerangan tentang maksud pentaksiran. Okey, pentaksiran atau assessment adalah berasal daripada perkataan Greek yang bermaksud duduk di sisi. Okey, menurut Ghaffar, dia mendefinisikan pentaksiran ni adalah proses mengukur melalui penilaian, proses yang sistematik yang melibatkan pengumpulan, analisis dan penterjemahan keterangan tentang tahap pencapaian pelajar terhadap sesuatu objektif pengajaran. Seterusnya, pentaksiran juga berperanan membantu seseorang sama ada guru atau pentadbir membuat keputusan secara holistik iaitu keseluruhan perkara yang telah dilaksanakan bagi proses penambahbaikan pada masa akan datang. Okey, seterusnya pentaksiran ni meliputi pelbagai prosedur yang digunakan untuk kita peroleh maklumat tentang pembelajaran pelajar melalui pemerhatian, penilaian prestasi atau projek, ujian kertas dan pensel dan pembentukan nilai timbangan mengenai kemajuan pembelajaran. Ini menurut daripada Lin and Miller tahun 2005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seterusnya tiba giliran saya. Saya akan membentangkan tentang rubrik analitik. Jadi, ciri-ciri rubrik analitik adalah yang pertama, pemeriksaan jawapannya adalah terperinci. Manakala yang kedua, kejituan dan ketepatan respon adalah diutamakan. Respon ni adalah jawapan pelajar lah. Seterusnya, markah diberikan berdasarkan fakta-fakta yang telah ditentukan tanpa mengambil kira mutu keseluruhan. Seterusnya, terakhir, antara kelebihan pendekatan ialah guru dapat memberi skema pemakahan secara terperinci dan pemberian markah secara tepat. Sekarang kita pergi kepada pembinaan soalan. Pembinaan soalan bagi rubrik analitik. Kumpulan kami telah memilih subjek Pendidikan Islam tingkatan 4. Okey, soalan yang pertama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-An'am ayat 6. Baik, soalannya berbunyi, ayat di atas menjelaskan tentang kaum-kaum terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah kerana tidak mensyukuri nikmat kurniaannya. Maka soalan yang pertama daripada ayat tersebut, nyatakan dua kaum terdahulu yang Allah binasakan. Soalan ini diberikan sebanyak 2 markah. Manakala soalan yang seterusnya senaraikan 2 sebab Allah membinasakan umat terdahulu. Soalan ini pula diberikan sebanyak 4 markah. Dan soalan yang terakhir,
Jelaskan dua faktor yang mendorong manusia melakukan kemungkaran. Soalan ini juga diberikan sebanyak 4 markah. Okey, sekian saja daripada saya. Seterusnya, saya serahkan pembentangan ini kepada rakan seterusnya. Seterusnya kita lihat kriteria bagi penskoran soalan 2 markah. Bagi skor penuh iaitu 2 markah, murid memberikan 2 isi atau lebih isi yang relevan dan jelas. Bagi 1 markah, murid memberikan 2 isi tetapi hanya satu sahaja yang tepat, iaitu jawapan yang kurang relevan. 0 markah iaitu lemah, murid menjawab dengan salah atau tidak menjawab soalan sama sekali. Murid tidak memenuhi kehendak soalan. Seterusnya, mari kita lihat skema jawapan. 2 kaum terdahulu yang Allah binasakan iaitu 1 kaum Ad, 2 kaum Samud dan 3 kaum Nuh. Seterusnya, mari kita lihat penskoran bagi kriteria soalan 4 markah. Markah penuh iaitu 4 markah, murid menyenaraikan 2 isi beserta huraian yang betul, iaitu isi betul dan lengkap serta huraian yang jelas dan relevan. Untuk jawapan 3 markah, murid memberikan 2 isi tetapi hanya 1 huraian isi yang betul, iaitu isi cukup dan lengkap tetapi huraian hanya 1 yang relevan. Kemudian jawapan 2 markah, murid menyenaraikan 2 isi tanpa huraian, isi cukup dan lengkap tetapi tiada huraian yang disertakan. Jawapan 1 markah, murid memberikan 1 isi tanpa huraian. Jawapan 0 markah, murid menjelaskan isi dengan salah atau membiarkan kosong. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada skema jawapan bagi soalan 1A2. 2 sebab Allah membinasakan umat terdahulu ialah dosa syirik yang mereka lakukan, dosa kufur nikmat iaitu sikap ingkar terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, dosa menolak dakwah Nabi dan mengingkari ajaran-ajaran mereka, dan seterusnya dosa atas kesalahan besar seperti kaum Nabi Lut yang mengamalkan homoseksual. Seterusnya, mari kita lihat skema jawapan bagi soalan 1A3 Roman. 2 faktor yang mendorong manusia melakukan kemungkaran. Pertama, masyarakat yang lemah iman. Kedua, kurang didikan agama dalam keluarga Islam. Ketiga, umat Islam kurang perhatian terhadap ajaran Islam. Keempat, terpengaruh dengan budaya Barat. Kelima, pusat hiburan yang berleluasa. Keenam, pengaruh media massa yang berunsur negatif. Yang ketujuh, memperturutkan hawa nafsu dan tidak mengingati mati dan akhirat. Rubrik holistik. Pertama, pentaksiran secara holistik yang sangat subjektif berdasarkan andaian pelajar mempunyai pandangan atau idea menyeluruh ke atas keseluruhan soalan. Kedua, bentuk jawapan bagi pemarkahan holistik tidak semestinya seragam seperti skema yang disediakan. Ketiga, pemeriksa yang berpengalaman dan menguasai bidang tertentu. Keempat, aspek pemarkahan menekankan pemeriksa untuk membaca terlebih dahulu jawapan secara keseluruhannya. Seterusnya kita lihat pembinaan soalan pentaksiran rubrik holistik. Pembinaan soalan peperiksaan pendidikan Islam tingkatan 4. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyibah wa inna Allah amrul mu'minin bima amru bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rasulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Suratul Mu'minun ayat 51. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. Surah Al-Baqarah ayat 172. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد بيديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب ومطعمه الحرام وملبسه الحرام وغذل بالحرام فأنى يستجب له. Rawahul Muslim. Hadis di atas menerangkan tentang makanan yang baik. Makanan yang baik membantu kejayaan. Soalan yang pertama, berikan hujah anda untuk menyokong penyataan 4 markah. Kedua, terangkan 2 pengajaran yang dapat diambil daripada hadis di atas 4 markah. Ketiga, bagaimana kita boleh menajamkan fikiran agar kita dapat berfikir dengan kreatif dan kritis. 4 markah.
Untuk soalan yang pertama, makanan yang baik membantu kejayaan. Berikan hujah anda untuk menyokong pernyataan. Okey, kita tengok kepada penskoran markah. Tahap penguasaan terbagi kepada 4, lemah, memuaskan, baik dan juga cemerlang. Okey, lemah penerangannya adalah bila mana dia menyatakan fakta sahaja. Memuaskan bila mana dia menyatakan fakta beserta huraian yang ringkas. Baik bila mana menyatakan fakta serta huraian yang jelas dan lengkap serta disokong dengan kesan yang baik ataupun contoh ataupun hujah. Dan tahap penguasaan bagi cemerlang adalah bila mana menyatakan fakta beserta huraian yang jelas dan lengkap serta disokong dengan contoh, kesan, hujah serta kesimpulan. Itu adalah penskoran markah bagi soalan holistik yang kedua. Kita masuk kepada skema jawapan untuk soalan berikan hujah anda untuk menyokong pernyataan. Contoh jawapan, setiap makanan yang halal dimakan adalah termasuk dalam kategori makanan yang baik di sisi Islam. Itu adalah isi yang pertama, 1 markah. Allah meredai hamba-Nya yang memilih makanan yang halal dan perkara ini dapat membantu kejayaan seseorang. Itu adalah huraian dia, 1 markah. Contoh makanan yang halal dimakan adalah makanan dari sumber rezeki yang halal dan daging sembelihan. Itu adalah contoh, 1 markah. Dan kesimpulannya pula adalah oleh itu sebagai umat Islam kita perlu memilih makanan yang baik serta halal bagi menjamin kejayaan. Terusnya kita akan masuk kepada soalan yang ketiga, iaitu bagaimana kita boleh menajamkan fikiran agar kita dapat berfikir dengan kreatif dan kritis. Penskoran markah, kita lihat kepada penskoran markah dia adalah sama. Tahap penguasaan dia ada 4, iaitu lemah, memuaskan, baik dan juga cemerlang. Jadi kita tengok kepada skema jawapan. Bagi soalan bagaimana kita boleh menajamkan fikiran agar kita dapat berfikir dengan kreatif dan kritis. Contoh jawapan, antara cara menajamkan fikiran adalah dengan membaca sebanyak mungkin. Isi 1 markah, membaca mampu menjadi fikiran menjadi kreatif dan kritis. Itu adalah huraian 1 markah. Bahan bacaan yang baik adalah seperti surat khabar, buku motivasi dan penulisan jurnal. Contoh 1 markah. Dan juga kesimpulan akhir sekali, oleh yang demikian masyarakat perlu banyak membaca bagi menajamkan fikiran agar dapat berfikir dengan kreatif dan kritis. Akhir sekali untuk soalan bagi terangkan 2 pengajaran yang dapat diambil daripada hadis di atas. Kita tengok kepada penskoran markah dia terbagi kepada 4 penguasaan, iaitu lemah, memuaskan, baik dan juga cemerlang. Lemah bila mana tidak dapat menyatakan satu pengajaran berdasarkan hadis tersebut. Memuaskan 2 markah bila mana menyatakan 2 pengajaran berdasarkan hadis tersebut. Baik 3 markah bila mana menyatakan 2 pengajaran beserta 1 huraian berdasarkan hadis berikut. Tahap penguasaan cemerlang 4 markah bila mana ia mengatakan 2 pengajaran beserta 2 huraian berdasarkan hadis berikut. Dan akhir sekali, skema jawapan untuk soalan terangkan 2 pengajaran yang dapat diambil daripada hadis di atas, 4 markah. Contoh jawapan adalah umat Islam mestilah prihatin terhadap makanan yang halal dan berkhasiat. Isi 1 markah. Ini bagi menjaga kemaslahatan diri daripada penyakit. Itu adalah huraian dia. Kedua, kita masuk kepada isi yang kedua, iaitu kita wajib memakai pakaian yang menutup aurat, bersih dan sesuai. Hal ini kerana menutup aurat dan menjaga kebersihan adalah cerminan keimanan seseorang. Itu adalah huraian untuk fakta yang kedua. Jadi itu adalah skema jawapan untuk soalan-soalan holistik.